Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali semula dalam Klinik Cukai bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Untuk hari ini kita nak berbicara berkaitan dengan selesaikan cukai tertunggak menjelang tahun baru. Ya, jadi bersama-sama dengan kita pada waktu ini kita ada Encik Azharuddin Muhammad Ali yang merupakan Pegawai Perhubungan Awam dari Jabatan Pengurutan Hasil Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Assalamualaikum Encik Azharuddin. Waalaikumsalam Puan Natasha. Ya, baik, terima kasih kerana bersama dengan kami di Bernama Radio waktu ini. Okey, jadi sebelum kita berbincang dengan lebih lanjutlah tentang cara untuk menyelesaikan bayaran cukai yang tertunggak terutamanya untuk tahun ini. Jadi mungkin Encik Azharuddin boleh kongsikan terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan tunggakan cukai itu. Baik, Puan Natasha, Puan Raifa, izinkan saya terlebih dahulu merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak bernama radio khususnya kerana memberi ruang dan peluang kepada Lembaga Hasil pada pagi ini. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hasil untuk semua. Okey, berbalik kepada persoalan yang diusulkan oleh Puan Natasha sebentar tadi. Cukai tertunggak adalah apabila gagal membayar ataupun menjelaskan amount cukai dalam tempoh yang ditetapkan ataupun yang sepatutnya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Mungkin disebabkan oleh pembayar cukai ini terlupa ataupun tidak mampu untuk membuat pembayaran secara lamsam sekaligus atau sengaja mengabaikan bayaran tersebut. Sekiranya anda ada mempunyai tunggakan cukai, ianya boleh memberi impak kepada anda di mana hutang tunggakan cukai itu akan terus bertambah. Baik. Semakin banyak amount cukai yang tertunggak, semakin tinggilah kenaikan cukai yang akan dikenakan. Kerana itu ingin saya tekankan dan ingatkan di sini untuk para pendengar radio dan anda semua untuk menjelaskan bayaran tunggakan cukai yang ada sebelum pada 31 Disember 2022. Yang keduanya, Puan Natasha, tidak juga suka untuk saya tekankan di sini ialah pembayar cukai itu sekiranya gagal menjelaskan tunggakan cukai, ianya akan memberi impak kepada tindakan sekatan perjalanan yang akan dikenakan kepada pembayar cukai itu sendiri untuk keluar negara. Okey, so kita kesan dia tidak membayar cukai ini juga membuatkan pembayar cukai itu dihalang daripada keluar negara oleh Jabatan Immigration Malaysia, pihak JIM lah. Jadi para pendengar dinasihatkan untuk sentiasa membuat semakan di website Lembaga Hasil Dalam Negeri di MyTax dan juga di website Jabatan Immigration Malaysia di sspi.imi.gov.my. Okey, jadi sekiranya anda betul-betul perlu keluar negara untuk urusan kerja atau lain-lain urusan yang mendesak, adalah dinasihatkan untuk menyelesaikan segera baki cukai yang tertunggak untuk mengelakkan sebarang kesulitan yang timbul. Okey, yang ketiganya, pembayar cukai itu juga berisiko dikenakan tindakan di peringkat mahkamah. Okey. Pembayar cukai dan juga para pendengar kena ambil maklum bahawa anda berisiko dikenakan tindakan mahkamah sehingga membolehkan tindakan penyitaan harta alih atau lelongan harta tak alih dilaksanakan. Bagi kes tertentu, tindakan kebangkrapan ataupun penggulungan juga boleh diambil. Okey, lebih malangnya lagi, ianya akan memberi kesan dari segi kos dan juga faedah mahkamah yang turut juga dituntut ke atas pembayar cukai berdasarkan pada perintah mahkamah. Justru itu, saya mengambil kesempatan ini mengingatkan kembali semua para pendengar untuk menjelaskan bayaran tunggakan cukai sekiranya ada sebelum atau pada 31 Disember 2022. Okey. Baik, selalu orang kata macam ni tau. Kita kalau ada hutang kita selalu buat lupa. Kan? Jadi macam mana kita nak tahu dulu kita ada hutang ke tidak? Kita ada cukai tertunggak ke tidak? Macam nak check? Baik, okey, Puan Raifa, pagi ini saya akan berkongsi dengan semua para pendengar bernama radio tentang 5 tips atau cara untuk mengelakkan diri daripada adanya cukai tertunggak
dan dikenakan tindakan mahkamah menerusi pengurusan cukai yang baik. Tips yang pertama, para pendengar semua perlulah cakna dan peka terkait peruntukan undang-undang percukaian. Di sini apa yang perlu dilakukan adalah sentiasa mengambil sikap ambil tahu segala peruntukan undang-undang yang telah termaktub dan ditetapkan oleh kerajaan dan ianya perlulah dipatuhi. Undang-undang memperuntukkan bahawa individu yang tidak mempunyai punca pendapatan perniagaan iaitu hanya menerima pendapatan daripada pengajian sahaja untuk melunaskan cukai tahunan mereka selewat-lewatnya pada 30 April setiap tahun. Bagi individu yang berniaga pula, mereka dikendaki menjelaskan semua amaun cukai tahunan mereka selewat-lewatnya pada 30 Jun setiap tahun. Sementara juga Puan Raifah, untuk ambil maklum bagi pihak syarikat juga mereka juga wajib membayar semua amaun cukai mereka dalam tempoh 7 bulan selepas tarikh tutup tempoh perakaunan syarikat. Baik, itu dia cara untuk membuat semakan. Tip yang pertama untuk elak daripada adanya cukai tertunggak adalah dengan melaporkan pendapatan dan bayar cukai yang sepatutnya dibayar ikut tempoh yang telah ditetapkan bagi setiap kategori pembayar cukai. Itu tadi tip yang pertama. Yang Encik dah kongsikan. Untuk tip yang kedua pula, tadi ada 5 tip tadi Betul Puan Natasha. Baik. Yang seterusnya yang kedua. Baik, untuk tips yang kedua Puan Natasha adalah diingatkan peri pentingnya pembayar cukai khususnya dan para pendengar umumnya tahu tentang percukaian. Ada banyak medium yang boleh digunakan sebagai rujukan termasuklah menerusi portal rasmi LHDNM atau apa saja maklumat yang terbukti kesahihannya sama ada di media cetak ataupun di media elektronik. Pelbagai maklumat terkait dengan cukai pendapatan dimuatkan dalam portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my. Untuk rujukan malah turut menyediakan gerbang pendidikan percukaian melalui platform EduZone. Puan Natasha pernah akses platform EduZone ni? Pernah? Alright. Platform EduZone ni juga bukan sahaja memuatkan pelbagai risalah dan artikel berkaitan percukaian, malah ianya turut dilengkapi dengan video pendek dan video-video wawancara pegawai lembaga hasil dengan pihak media yang berbentuk penerangan dan juga boleh dimanfaatkan oleh semua pembayar cukai. Selain juga Puan Raifah dan juga Puan Natasha, selain itu selain daripada portal rasmi LHDN, maklumat percukaian juga boleh dirujuk di platform media sosial rasmi LHDN dan portal-portal firma percukaian bertauliah yang pakar dalam bidang percukaian. Saya juga ingin tekankan untuk para pendengar dan juga para pembayar cukai khususnya untuk mengelak daripada membuat rujukan dengan maklumat yang dikongsi di media sosial yang tidak diiktiraf. Kerana dikhawatiri maklumat yang dipaparkan tersebut mungkin mempunyai khilaf, kurang tepat ataupun terpesong dari aspek fakta serta maksudnya. Baik, tapi kan ada juga setengah orang Cik Azura, dia tak suka nak online-online ni, tak pandai. Cik internet pun lah kurang 1 gig je 30 hari. Jadi kita nak call terus pegawai. Boleh ke kalau kita telefon? Saya lagi suka cara telefon konvensional ni. Lebih faham katanya. Baik. Terima kasih Puan Raifah atas soalan yang cukup bernas itu tadi. Memang saya tak nafikan mungkin ada di antara pembayar-pembayar cukai yang kurang kurang arif tentang penggunaan secara atas talian. Jadi saya mengingatkan para pendengar untuk sentiasa menghubungi lembaga hasil dalam negeri Malaysia untuk mendapatkan maklum balas dan juga khidmat nasihat. Itu adalah tips saya yang ketiga. Maknanya sentiasa keep in touch dengan lembaga hasil. Jangan takut. Pembayar cukai ni kadang-kadang dia takut, trauma. Tapi tidak.
kita sentiasa terbuka lembaga hasil sesuai dengan moto lembaga hasil itu sendiri, iaitu perkhidmatan terbaik untuk anda. Jadi orang ramai saya nasihatkan untuk menghubungi pusat panggilan LHDNM iaitu Hasil Care Line di talian 03 891 11 000 atau 603 891 111 000 bagi panggilan dari luar negara. Sekiranya anda iaitu pembayar cukai ataupun pendengar-pendengar di bernama radio mengalami masalah untuk menghubungi Hasil Care Line, terdapat pilihan lain untuk pembayar cukai menghubungi pegawai-pegawai perhubungan awam mengikut cawangan menerusi nombor telefon bimbit rasmi yang terdapat di portal rasmi LHDN. Di mana nak semak? Okey, masuk portal rasmi LHDN, pergi dekat hubungi kami, klik pada panggilan dan klik pada pegawai perhubungan awam. So selain itu, pelbagai saluran komunikasi lain seperti hasil live chat, Facebook, Twitter, Instagram dan borang maklum balas pelanggan turut disediakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk orang ramai berkomunikasi dengan kami dan mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Okey itu dia cara untuk kita dapatkan pelbagai informasi. Sebenarnya sekarang mudah gunakan media sosial, tapi tak apa kalau kata nak guna cara lama, boleh terus jumpa dengan pegawai-pegawai yang bertugas. Okey, baik, 3 tip dah pun Encik Azudin kongsikan. Ini kita nak ketahui tip yang keempat pula dalam mengatasi situasi cukai tertunggak ini. Bagaimana? Baik, Puan Natasha. Okey, untuk makluman saya kongsikan tips yang keempat. Tips keempat ini ialah peri pentingnya pembayar cukai untuk membuat semakan kedudukan cukai yang terkini menerusi aplikasi MyTax. Okey. LHDNM menyediakan kaedah semakan yang mudah, iaitu melalui aplikasi MyTax yang boleh dibuat secara dalam talian dan di hujung jari sahaja. Jadi dekat sini tiada orang kata istilah terlepas pandang sebab semuanya di hujung jari. MyTax bukan sahaja satu aplikasi yang membolehkan kita membuat semakan cukai, malah merupakan one stop center bagi pembayar cukai untuk mengisytiharkan cukai mereka dan mendapatkan informasi cukai yang terkini. Alright. Baki cukai, untuk makluman Puan Raifah, boleh disemak menerusi MyTax di mytax.hasil.gov.my, di mana ianya memaparkan secara detail jumlah tunggakan cukai atau lebihan bayaran cukai selepas mengambil kira taksiran, bayaran dan lain-lain bagi tahun taksiran yang sama. Amount tunggakan cukai yang dipaparkan dalam MyTax ini boleh mengambil kira bayaran kenaikan yang layak dikenakan atau taksiran yang dibangkitkan selepas tarikh kemaskinan ledger jika ada. Sekiranya masih kurang jelas, pembayar cukai khususnya ataupun para pendengar radio bernama, anda juga boleh membuat pertanyaan lanjut berkenaan dengan rekod bayaran secara terperinci dengan menghubungi unit pungutan di cawangan yang mengendalikan fail pembayar cukai ataupun fail anda, atau menghubungi Hasil Care Line di talian 03 891 11000. Sekiranya anda memerlukan penyata kedudukan cukai, anda tidak perlu hadir ke lembaga hasil yang terdekat, ataupun para pendengar juga boleh mencetak maklumat tersebut menerusi aplikasi e-ledger yang juga boleh dicapai menerusi MyTax, atau anda juga boleh mendapatkan penyata tersebut dengan menghubungi unit pungutan di cawangan yang mengendalikan fail anda.
Okey, baik. Saya nak ucapkan tahniah lah dan terima kasih sebenarnya kepada Lembaga Hasil kerana sangat banyak membantu memudahkan usaha pembayaran cukai lah, khususnya sahabat saya yang berada di sini. Dan juga yang mendengarkan kita lah. Ini memang cukup bagus. Kadang-kadang dengan hanya satu panggilan telefon, masalah selesai, disusuli dengan email dibalas dengan pantas dan sebagainya. Jadi kita nak tahu pula untuk tip yang kelima, bagaimana nak membantu pendengar bernama radio untuk mengatasi isu cukai tertunggak ini. Sebab kita tahu cukai ni bila dia tertunggak, dia ada penalti kan. Semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin bertambah. Walaupun sebenarnya kalau anda rajin dan anda email, dia boleh dibayar dengan pelbagai cara. Ada runcit-runcit dan sebagainya. Tapi macam mana ni tips yang nak mengatasi masalah isu tertunggak ni? Baik, Puan Raifah dan juga semua para pendengar. Di sini saya kongsikan tips untuk para pendengar semua ambil maklum tentang cara ataupun bagaimana untuk menyelesaikan cukai yang tertunggak ni. Saya kongsikan di sini sekiranya ada di antara pembayar cukai dan juga para pendengar bernama radio yang mempunyai cukai tertunggak, hendaklah tuan-puan berbincang, hadir ke Lembaga Hasil berbincang dengan LHDN untuk menyelesaikan tunggakan tersebut. Jangan khawatir, jangan risau. Pihak Lembaga Hasil sentiasa terbuka menerima kehadiran pembayar-pembayar cukai kerana peri pentingnya cukai itu kepada pembangunan negara. Jadi Lembaga Hasil sentiasa mengambil sikap keterbukaan dalam menerima pembayar cukai yang mempunyai cukai ini untuk membuat amount sama ada secara sekaligus. Kaedah bayaran secara ansuran juga masih boleh dipertimbangkan. Maknanya kita dekat Lembaga Hasil ni tidaklah orang kata begitu rigid. Kita menggunakan budi bicara dalam mempertimbangkan ansuran yang dipohon oleh pembayar cukai. Maka ianya hendaklah mendapat kelulusan daripada Lembaga Hasil terlebih dahulu. Sehubungan itu pembayar cukai dan juga khususnya dan juga para pendengar radio bernama perlulah sekiranya ada tunggakan cukai menyediakan dokumen-dokumen seperti penyata aliran tunai bulanan, penyata bank beberapa bulan terkini, senarai komitmen bulanan dan bilangan ansuran yang ingin dicadangkan. Bukan setakat ansuran sahaja, tuan-puan juga boleh membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan rayuan atas kenaikan cukai yang dikenakan dan rayuan akan dipertimbangkan oleh LHDNM berdasarkan kepada merit untuk setiap kes lah. Jadi tak ada masalah lah, boleh datang berbincang dahulu, tengok dulu kes bagaimana, sebabkan ada pelbagai pilihan dan juga cara yang boleh diberikan oleh pihak LHDN ini kepada pembayar cukai itu sendiri. Saya ada soalan tambahan sebelum berakhir sebab ini dah terima kasih. Saya belum lagi nak terima kasih. Baik, tak ada masalah. Tadi tersebut dekat yang pertama, apa masalah kalau kita ada cukai tertunggak? Yang pertamanya tak kisah, tapi salah satu kita tak boleh keluar negara. Betul. Dan sekarang ni dah nak mula cuti sekolah minggu depan. Saya percaya ramai orang nak keluar negara, khususnya nak pergi umrah dan sebagainya. Contohlah bila sampai je dekat KIA tu, kat gate tu baru tahu tak boleh keluar. Ada tak benda yang kita boleh buat supaya at least lepaskanlah saya contohnya nak keluar dulu, balik nanti kita settle. Boleh ke? Ada ke? Atau tak? No. Gitu. You cannot go anywhere. No means no. Cantik soalan tu Puan Raifah. Untuk makluman semua saya terlibat secara langsung dalam mengendalikan kes-kes yang mana pembayar cukai ini yang tersangkut tersekat di sama ada di KLIA 1 ataupun di KLIA 2. Jadi seperti mana yang saya nyatakan sebentar tadi, seharusnya pembayar cukai ini membuat semakan terlebih dahulu dengan kalau tuan-puan try untuk Google, type saja sekatan perjalanan, buat carian di situ, masukkan nombor IC, tengok ada tak halangan dekat situ. Sekiranya ada halangan, so that mean kemungkinan sekatan itu berpunca daripada tunggakan cukai. Terdapat juga agensi-agensi lain yang mempunyai kuasa untuk membuat sekatan, tetapi perlulah juga untuk membuat semakan di MyTax seperti mana yang saya nyatakan tadi. Seperti mana yang soalan yang Puan Raifah utarakan tadi. Memang cantik soalan tu. Kalau katakan memang pembayar cukai tu memang dah kat airport dah pun.
Kan? Dah kat airport. Nak macam Dah mana? pakai ihram dah ni. Dah 1 jam lagi sebelum flight, betul tak? Kan? Jadi macam mana nak buat? Okey. Yang pertama sekali seperti mana yang saya nyatakan tadi, cuba untuk hubungi pegawai perhubungan awam. Mungkin pembayar cukai ni tahu dekat mana fail cukai dia berada. Katakan contoh saya lah kena sekat. Kata nak pergi umrah, katakan contoh. Saya nak umrah, saya disekat. Saya ada 2 jam lagi ataupun 1 jam lagi untuk belum saya nak masuk check in. So saya boleh membuat carian dekat laman rasmi LHDN, cari pegawai perhubungan awam di cawangan mana saya punya fail dikendalikan. Katakan fail saya dikendalikan di cawangan Seremban sebagai contoh. Jadi saya kontak pegawai perhubungan awam di cawangan Seremban, minta supaya menggunakan orang kata budi bicara, melepaskan mereka untuk menunaikan umrah sebagai contoh kan. Tetapi juga, suka juga saya ingatkan bahawa tindakan menghubungi pegawai perhubungan awam ni, dia memerlukan bayaran, aturan bayaran. Okey. Mungkin pembayar cukai tu kena bayar dulu. Ada certain amount dibayar. Mungkin baki tu buat aturan bayaran di cawangan yang mengendalikan fair cukai itu. Jadi kita tidaklah secara orang kata berpegang pada prinsip kena bayar sepenuhnya. Katakan Puan Raifah ada hutang RM10,000, bayar RM10,000. Kalau tak bayar, tak lepas. Tidak. Kita ada konsesi, budi bicara di situ. So that means kita ada win-win situation lah. So that means pembayar cukai kena ingat, setelah kembali daripada menunaikan umrah, boleh menyelesaikan aturan bayaran itu secara angsuran. Maksudnya kita boleh telefon walaupun hari Sabtu, Ahad tak ada masalah Tak ada masalah. Pegawai perhubungan awam kami sentiasa committed dalam menjalankan tugas. Okey, itu yang pertama. Saya soalan yang kedua. Mbak tak ada orang tanya kan, tapi saya nak tanya. Baik. Kalau dah pencen, adakah pencen itu kan dapat tiap-tiap bulan? Adakah itu juga dikenakan cukai, perlu declare setiap bulan 3 bulan 4 tu kena declare? Okey, cantik soalan Puan Raifah. 2 kali cantik lah. Kali ketiga memang saya cantik terus. Memang cantik pun lah. Okey, memang kadang-kadang ramai di antara pembayar cukai dia was-was tentang isu pencen ini. Sebagaimana yang termaktub di dalam Akta Cukai Pendapatan 1987, mana-mana pembayar cukai yang berstatus pencen. Pencen ni pada mana umur bersara wajib lah. Okay, umur bersara wajib. Ada yang 55, 56 dan 60 sebagai contoh, 58, 60. Mana-mana pembayar cukai yang mempunyai pencen setelah umur persaraan wajib ini, mereka dikecualikan daripada melaporkan pendapatan pencen, terimaan pencen itu kepada lembaga hasil. Tetapi harus diingat, mana-mana pembayar cukai yang mempunyai lebih daripada satu pencen, kan? Contoh katakan saya lah, ada pencen. Okey, dalam masa sama saya juga mungkin jadi wakil rakyat sebagai contoh. Dan ada pencen juga yang saya terima. Ada lebih daripada satu pencen. Okey. Pencen yang tertinggi ini dikecualikan cukai. Satu saja, bukan semua pencen tu dikecualikan cukai, tidak. Faham? Perlu difokuskan di situ. Kerana ramai di antara pembayar cukai, diorang kurang arif tentang bila pencen je, ayah dah pencen tak kena lapor. Tetapi ada pencen yang perlu dilaporkan kepada lembaga hasil. Dan ada pencen yang dikecualikan untuk pelaporan kepada lembaga hasil. Mana-mana Puan Raifah, Puan Natasha kena ingat, kalau katakan dia bersara sebelum umur persaraan wajib, pencen itu perlu dilaporkan. Sehingga usianya mencapai umur persaraan wajib, barulah pencen itu dikecualikan cukai. Faham? Jelas ni kalau pencen tak payah. Untuk bersara wajib tak payah lapor cukai. Okey. Baik, sahabat kita dekat Facebook ada tanya ni, Wong Tai Seng, dia kata, "Encik nak tanya macam mana nak memohon untuk MTD as final tax," katanya. Okey, cantik soalan itu. Daripada Encik Wong. Baik, Encik Wong. MTD sebagai cukai muktamad. Okey, MTD sebagai cukai muktamad. MTD ni monthly tax deduction PCB, atau panggil PCB, potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan ini, dia secara muktamad ini, dia mesti memenuhi 5 kriteria utama sebenarnya untuk dia layak PCB sebagai cukai muktamad. Katakan contoh saya ada PCB, okey,
dia mesti yang pertama sekali dengan majikan yang sama. Tak ada majikan kedua. Contoh saya kerja lembaga hasil, lepas tu saya kerja juga sebagai DJ radio bernama. Tidak. Dia mesti satu majikan yang sama. Dia ada 5 kriteria dia. Okey. So apabila dia memenuhi kriteria ke-5 kriteria ini, maka ianya dianggap sebagai PCB cukai muktamad. Dekat sini macam contoh katakan dia ada dalam laman rasmi LHDN, dia ada satu borang dipanggil borang TP1. TP1. Okey, dan juga TP3. TP1 ini merujuk kepada semua tuntutan pelepasan cukai yang dituntut oleh pembayar cukai itu. Okey, sebagai contoh saya ambil supaya nampak clear cut. Sebagai contoh, katakan bulan daripada Januari hingga Disember 2022. Okey. PCB pada bulan Januari katakan majikan membuat potongan sebanyak RM100. Okey. Pada bulan Februari, okey, pekerja tersebut mengemukakan TP1 kepada majikan dia. Okey. Dan menuntut pelepasan, katakan pelepasan gaya hidup, yang mana perbelanjaan itu incurred pada bulan Februari tersebut, dia tuntut belanja tersebut, pelepasan gaya hidup, atau dituntut mungkin katakan insurans nyawa dia, ataupun medical insurance dia dituntut pada bulan Februari. Maka bulan Februari tersebut PCB-nya mungkin akan lebih rendah daripada bulan Januari, iaitu mungkin kena RM50 ataupun mungkin RM20 atau mungkin tak kena langsung. Okey. Jadi tuntutan-tuntutan yang dibuat ini, okey, apabila mengambil kira cukai, okey, maknanya katakan tahun depan bulan 4 dah kena bulan 3 dah start declare dah e-filing. Kan 1 Mac dah start dah e-filing dah boleh dibuka. So pembayar cukai dah boleh buat declaration. Katakan 5 syarat itu dipatuhi, maka pembayar cukai itu boleh untuk tidak mengemukakan borang nyata cukai pendapatan tersebut kepada lembaga hasil. So that's mean PCB itu sebagai cukai muktamad. Sekiranya pembayar cukai itu tidak memenuhi 5 kriteria yang telah ditetapkan, maka PCB itu bukanlah cukai muktamad, dan mungkin apabila declaration itu dibuat, maka ada refund yang akan diperolehi oleh pembayar cukai itu sendiri. Baik, itu dia ya jawapan kepada soalan Cik Wong Tai Seng ya tentang cara nak memohon untuk MTD sebagai final tax. Ya, nampaknya kita tak ada banyak masa. Betul. Sekiranya anda ada masalah, anda boleh saja layari hasil Careline ataupun layari hasil.gov.my atau telefon hasil Careline di 0389111000 atau 0389111100 untuk mereka yang berada di luar negara. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Azharuddin bersama-sama dengan kami berkongsi banyak informasi, banyak komen juga. Dia kata isemnya tetamu ni tak sabar nak bayar cukai dengan kawan dia tu. Cik Saidul nakal dia bila nak datang. Okey, terima kasih untuk anda. Terus dengarkan kami di mana, Syah? Beri bernama radio untuk anda.